Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Najihah binti Muhammad Sabirin. Nombor matrik 202086646. Baik, pada hari ini saya akan masuk pula kepada konsep ITAP yang pertama. Okey, konsep ITAP. Okey, kontrak ITAP ni adalah kontrak yang digabungkan antara dua konsep. Iaitu konsep pertama adalah konsep ijarah dan yang kedua adalah konsep al-bai'. Okay, kalau kita boleh lihat bermula kepada pecahan masuk konsep-konsep ni. Okey, yang pertama ialah konsep al-ijarah. Konsep al-ijarah ni adalah satu kontrak yang mana kontrak ni pertukaran yang melibatkan manfaat dan bayaran ni dibayar secara timbal balik ketika sekiranya daripada penggunaan sesuatu barang ataupun perkhidmatan. Itu adalah konsep al-ijarah, ataupun kita boleh juga kenal konsep al-ijarah ni adalah sebagai sewa. Kemudian kita lihat pula kepada konsep al-bai'. Okey, konsep al-bai' ini pula adalah satu kontrak pertukaran antara barang dengan barang yang lain dalam bentuk wang. Ataupun kita boleh juga kenal al-bai' ini sebagai beli. Okey, jadi kontrak ITAP ni sebenarnya adalah satu kontrak yang hybrid, di mana kontrak hybrid ni adalah kontrak yang mengandungi dua konsep yang dia menggabungkan antara dua konsep. Yang pertama adalah konsep sewa dan kemudian beli, ataupun dalam bahasa Inggeris juga kita boleh kenal dia sebagai hire and purchase. Okey, kontrak ITAP ni juga, kontrak ITAP ni kenapa kita kata dia sebagai kontrak sewa kemudian beli, ialah di mana penyewa ni akan menyewa dahulu aset tersebut, kemudian setelah habis pembayaran aset tersebut barulah mereka akan membeli, atau barulah mereka akan membuat pilihan sama ada hendak membeli aset tersebut ataupun tidak daripada bank ataupun pihak yang menyewakan aset tersebut. Okey, kontrak ITAP ni menurut Dr. Wahbah Zuhaili, Dr. Wahbah Zuhaili berkata bahawa kontrak ini dia merujuk kepada memiliki keuntungan aset tertentu untuk jangka masa yang tertentu dengan dibayar jumlah sewaan yang dipersetujui itu dengan perjanjian bahawa pemilik akan memindahkan aset tersebut kepada penyewa sekiranya penyewa tu berjaya untuk melangsaikan ataupun melunaskan pembayaran mereka. So apabila berlaku ni macam ni, jadi pemilik kepada aset tu dia akan pindahkanlah aset tu kepada penyewa pada tempoh akhir persetujuan mereka. Itu menurut Dr. Wahbah Zuhaili. Okey, jadi kontrak ni juga sebenarnya merupakan satu alternatif kepada jualan ansuran kerana keinginan untuk kekalkan aset tu sebagai sebagai milik ataupun aset oleh aset pemilik itu, sehinggalah penyewa tu habis membayar hutang secara ansuran sebagaimana yang macam kita boleh sebagaimana jumlah yang telah dipersetujui lah antara dua pihak ni, iaitu antara pemilik aset ni dengan penyewa aset tersebut. Itu adalah dari segi konsep dari menurut Dr. Wahbah Zuhaili. Okey, kemudian perpindahan hak milik ni juga sebenarnya dia dipengaruhi oleh kontrak baru dan dia bebas sama ada hendak memberikan aset ni secara hibah ataupun menjual dia dengan harga yang dipersetujui oleh dua pihak ni, dengan harga yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Kemudian menurut Al-Hasan Huri pula, beliau menegaskan pengaturan berkaitan dengan kontrak ITAP ni dia kena mengikut turutan, iaitu sebab kalau kita boleh lihat daripada nama dia sendiri, ITAP, al-ijarah thumma al-bai', menyewa kemudian membeli. Jadi lihat kepada dia punya nama kontrak tu pun dah tahu bahawa ikut turutan lah. Maksud dia kontrak ni akan bermula dengan sewaan, kemudian setelah habis mereka membayar bayaran sewa tu secara ansuran, jadi mereka berlakulah perjanjian lain, iaitu perjanjian beli pula. So ini yang dinamakan sebagai kontrak ITAP. Baik, kita masuk pula kepada dalil yang mengharuskan kontrak ITAP ni. Okey, seperti yang kita tahu, sebenarnya kontrak ITAP ni tidak ada dalil khusus ataupun dalil yang mengkhususkan tentang kontrak ni dalam ayat Al-Quran, dalam dalil-dalil Al-Quran. Tetapi sebab kalau kita tahu kontrak ni kan dia menggabungkan antara kedua-dua konsep, iaitu konsep ijarah dan juga konsep al-bai'.
Jadi dalil untuk pengharusan usaha kontrak ini kita ambil daripada dalil yang berkaitan dengan konsep al-ijarah dan konsep al-bai'. Seperti contoh, seperti kalau kita melihat dalam ayat Al-Quran pada surah At-Talaq ayat 6, iaitu terjemahannya, kemudian jika mereka menyusukan anak kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Ini adalah merupakan dalil ayat Al-Quran yang berkaitan dengan konsep al-ijarah. Manakala kalau kita boleh lihat kepada dalil yang berkaitan yang dari ijma' pula, umat Islam pada zaman para sahabat, mereka telah berijma' mengharuskan sewa atau upah. Okey, itu adalah ijarah. Manakala kalau dalil pula kita boleh ambil dalil untuk jual beli adalah dalil wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, di mana Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. So daripada sini, apabila konsep jual beli telah diharuskan, maka sewa juga diharuskan, sebab berdasarkan dan pastikan sewa tu adalah berlandaskan syariat Islam dan tidak boleh bertentangan dengan agama Islam. Kemudian jadi itu merupakan antara dalil-dalil yang mengharuskan ataupun yang boleh digunakan berkaitan dengan kontrak al-itab ni, yang mana kita boleh gunakan dalil yang berkaitan dengan konsep al-ijarah dan juga konsep al-bai'. Sebab kalau kita tahu, sebenarnya konsep al-itab ni juga merupakan kontrak yang baru, kontrak yang telah dipersetujui oleh ulama untuk menggunakannya, dan tak ada dan pastikan bila kita gunakan kontrak ni hendaklah berlandaskan syariat Islam. Baik, kita masuk pula kepada kontrak al-itab. Okey, macam kita tahu, berdasarkan dalil yang mengharuskan kontrak al-itab tu, kita boleh tahu hukum kontrak al-itab tu dilaksanakan adalah harus. Tetapi kontrak al-itab ni juga boleh menjadi haram apabila konsep antara bila sesuatu kontrak itu dijalankan dalam masa yang sama ataupun menggunakan satu perjanjian yang sama. Okay, sebab macam kalau kita tahu kontrak al-itab ni kan dia berdasarkan daripada al-ijarah dengan al-bai' kan. So untuk al-ijarah ni merupakan satu perjanjian. Untuk satu al-ijarah ni ada satu perjanjian. Kemudian lepas tamatnya al-ijarah tu, bila penyewa telah selesai membayar ataupun menyelesaikan bayaran tu, jadi mereka masuk pula, sekiranya dia nak beli aset tu, masuk pula mereka kepada kontrak yang lain, iaitu kontrak jual beli. So dia akan jadi haram, akan jatuh haram sekiranya kontrak al-itab tu dijalankan secara dalam satu perjanjian yang sama. Okey, kita masuk pula kepada pandangan ulama. Sebenarnya untuk kontrak al-itab ni, ulama berselisih pendapat berkaitan dengan kontrak ni. Sebab macam kita tahu kan, dia ialah kontrak yang hybrid, di mana kontrak ni dia menggunakan dua konsep, iaitu konsep ijarah dan al-bai'. Setengah daripada golongan ulama, mereka tidak mengharuskan kontrak ni berdasarkan kepada hadis yang menegahnya. Kemudian ada juga setengah ulama, yang mana setengah ulama ni dia bersetuju ataupun mengharuskan kontrak ini kerana mempunyai persamaan dari segi rukun, iaitu dari segi rukun al-ijarah dan juga daripada segi rukun al-bai'. Okey, kemudian kalau kita boleh lihat, kontrak ini juga telah disahkan oleh fatwa daripada Akademi Fiqh Islam di Makkah, iaitu pada tahun 1985, di mana mereka membenarkan kontrak ini. Mereka membenarkan penggabungan dua konsep untuk membentuk suatu kontrak, iaitu suatu kontrak yang hybrid, iaitu al-ijarah thumma al-bai'. Dilihat kepada proses-proses al-itab. Okey, proses-proses al-itab ni sebenarnya dia peringkat awal, macam kita tahu dia kena ikut urutan kan, iaitu kita mula dengan konsep al-ijarah, kemudian barulah kita akan teruskan pula kepada perjanjian jual beli. So untuk peringkat pertama, di mana kontrak ni akan dilaksanakan apabila penyewa menyewa sesuatu aset daripada pihak pemilik penyewa tu, yang mana kadar bayaran tu akan dibayar kepada pemilik aset tersebut. Kemudian
kadar bayaran itu dibayar mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan dan telah dipersetujui antara dua pihak. So, kadar bayaran ini juga sebenarnya dia telah ditetapkan berdasarkan kepada harga aset dan tempoh pembayaran itu. So, dalam peringkat ini juga bank mempunyai mempunyai milikan terhadap aset sebab ataupun pemilik aset ni dia mempunyai hak kepada aset ni sebab dia pemilik kepada aset ni. Jadi penyewa ni akan bayar kepada pemilik aset ni sehinggalah kadar bayaran tu telah diselesaikan ataupun dalam waktu tempoh pembayaran yang telah ditetapkan. So kemudian setelah penyewa ni selesai melunaskan pembayaran mereka kepada pihak pemilik ni, diorang akan buat pilihan sama ada hendak untuk membeli aset tersebut. Kalau mereka membuat pilihan untuk membeli aset tersebut, maka perjanjian kedua akan berlaku, iaitu perjanjian jual beli, dan pemindahan hak milik juga akan berlaku lah, di mana pemilik aset ni akan memindahkan hak milik aset ni kepada penyewa sebab mereka telah habis dan selesai melunaskan diorang punya hutang secara anturan. Kemudian pemilik ni kena bukan nama ataupun macam letak aset tu sebagai milik penyewa tersebut kerana mereka telah habis melaksanakan hutang mengikut tempoh masa yang telah mereka tetapkan. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Kita pindah kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Maisarah binti Muhammad Nizam. Nombor mesej 202087874. Jadi saya akan teruskan pembentangan dengan tajuk aplikasi semasa ITAP dalam produk perbankan. ITAP ni adalah satu konsep Islam yang mana ia telah digunakan secara meluas oleh kebanyakan institusi kewangan dan perbankan di Malaysia dalam pelbagai produk. Tetapi khususnya ITAP ini lebih tertumpu kepada produk pembiayaan kenderaan. Jika kita melihat kepada kemodenan pada hari ini, kita dapat lihat bahawa kenderaan ini seolah menjadi satu keperluan kepada manusia. Ini dibuktikan dengan produk pembiayaan kenderaan ini sangat mudah dipasarkan dan juga mendapat permintaan yang tinggi daripada institusi kewangan dan perbankan. Persoalannya di sini, adakah kita memilih produk perbankan dan konsep yang berdasarkan syariah atau sebaliknya? Jadi mari kita lihat kenapa kita perlu memilih perbankan Islam dan menggunakan konsep ITAP dalam pembiayaan kenderaan. Kita lihat kepada subtopik yang pertama, iaitu 3 garis utama dalam operasi dan amanah perbankan Islam. Yang pertama, pengharaman riba serta pelaksanaan sistem dan konsep perkongsian untung dan rugi perlu menggantikan mekanisme bunga dalam operasi perbankan Islam. Yang kedua, pengurusan bank Islam perlu berasaskan kepada transaksi Islam supaya aktiviti perniagaannya tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, menjauhkan semua aktiviti yang berlawanan dengan kepentingan umat Islam. Pelaksanaan yang tidak selaras dengan kepentingan ummah dianggap sebagai penyalahgunaan kekayaan yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita lihat kepada 3 garis utama sebentar tadi, perbankan Islam ini amat berhati-hati dalam struktur organisasi perniagaannya supaya dapat mengelakkan sebarang transaksi yang mengandungi riba. Selain itu, perbankan Islam juga amat mementingkan kepentingan umat Islam supaya jauh daripada perkara yang melanggar syariah dan hukum Allah. Jadi ini adalah sebab kenapa kita perlu memilih perbankan Islam, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 278, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang yang beriman. Seterusnya kita masuk ke dalam subtopik perbezaan sewa beli antara bank konvensional dan perbankan Islam. Kita lihat dulu kepada bank konvensional. Sewa beli dalam bank konvensional ini dikenali sebagai kredit jual beli atau kredit sewa beli. Ia juga boleh dilaksanakan dengan 2 cara, iaitu secara institusi dan individu, yang mana 2 cara ini membawa keuntungan secara compounding, iaitu melipat gandakan jumlah ansuran. Harga jualan bagi sewa beli dalam bank konvensional ini adalah harga asal ditambah dengan hutang bunga atau kadar faedah terkumpul, yang mana dalamnya itu adalah riba. Ia adalah keuntungan yang hanya memberi kepentingan kepada pihak bank semata. Kita beralih kepada sewa beli dalam perbankan Islam.
Ia dikenali sebagai sewa beli secara Islam atau al-ijarah ma'qadah atau singkatannya ITAP. Harga jualan bagi sewa beli dalam perbankan Islam adalah jumlah yang sama sepanjang tempoh pembiayaan. Jika penyewa terlewat membayar sewa, mereka hanya perlu membayar ganti rugi, yang mana ganti rugi itu adalah kepentingan bersama antara pelanggan dan pihak bank. Seterusnya, penggunaan konsep ITAP dalam pembiayaan kenderaan. Mengikut resolusi Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia, terdapat beberapa perkara yang perlu digariskan dalam penggunaan konsep ITAP dalam pembiayaan kenderaan. Yang pertama, perlu mempunyai dua akad yang berasingan, iaitu akad ijarah dan akad jual beli. Yang kedua, akad atau dokumen perjanjian perlu mempunyai akta janji pelanggan atau penyewa bahawa penyewa atau pelanggan itu akan membeli kenderaan yang disewa apabila habis tempoh sewaan. Yang ketiga, deposit yang dibayar oleh penyewa tidak boleh dianggap sebagai pemindahan pemilik kenderaan kerana ia hanya dianggap sebagai wakil atau tindakan pendahuluan oleh pihak bank atau institusi kewangan. Dan yang terakhir, penyewa perlu menambahkan kontrak yang sedang dijalankan dan memperbaharui kontrak dengan perjanjian yang baru jika pelanggan mahu melakukan pembiayaan semula. Akhir sekali, kita masuk kepada modus operasi pemprosesan pembiayaan kenderaan di Bank Muamalat Malaysia Berhad. Ini adalah proses pembiayaan kenderaan berkonsepkan ITAP di Bank Muamalat Malaysia Berhad. Kenapa Bank Muamalat Malaysia Berhad? Sebab Bank Islam tidak menggunakan konsep ITAP dalam proses pembiayaan kenderaan. Jadi kita masuk kepada proses yang pertama, iaitu apabila pelanggan telah mengenal pasti kenderaan yang ingin dimiliki dan membuat tempahan kepada penjual kenderaan, pelanggan akan membuat permohonan pembiayaan kepada Bank Muamalat Malaysia Berhad agar membeli aset atau kenderaan tersebut untuk disewakan kepadanya, dan pelanggan berjanji untuk membelinya pada akhir kontrak sewaan. Proses yang kedua pula, pelanggan perlu membayar sekurang-kurangnya 10% daripada harga jualan kenderaan tersebut sebagai wakil atau tindakan dari pihak bank untuk membeli aset tersebut, dan pelanggan akan mendapat kenderaan tersebut apabila bank membuat bayaran baki harga jualan kepada penjual. Yang ketiga pula, bank menyewakan aset tersebut kepada pelanggan dengan kadar tempoh sewaan, dan kedua-dua pihak iaitu bank dan pelanggan menandatangani dokumen akad penyewaan kenderaan. Dan akhir sekali, proses yang terakhir, bank menjual kenderaan tersebut kepada penyewa pada akhir kontrak sewaan dengan bayaran akhir atau baki yang belum selesai kepada pihak bank. Akad penjualan akan sempurna apabila pelanggan menghabiskan jumlah ansuran terakhir atau baki yang belum selesai kepada pihak bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Aisyah binti Muhammad Sanusi, nombor matrik 2020871816. Jadi saya akan menyambung pembentangan kawan saya, iaitu cabaran dalam pengaplikasian ITAP di Malaysia. Cabaran pertama ialah kefahaman dan kesedaran masyarakat tentang penggunaan ITAP masih rendah. Dalam hal ini, masyarakat masih kurang pendedahan tentang pengoperasiannya serta mengelirukan mereka untuk membezakan produk pembiayaan kenderaan secara Islam dan juga produk konvensional. Hal ini kerana mereka masih ragu-ragu sama ada produk pembiayaan kenderaan secara Islam ni adakah betul-betul mengikuti ataupun betul-betul berlandaskan syariat Islam ataupun sebenarnya lebih kurang dengan produk konvensional. Walau bagaimanapun, sebenarnya ITAP ini merupakan perkhidmatan yang digunakan bagi memudahkan urusan pembiayaan pengguna serta mengurangkan kadar risiko kerugian yang diterima oleh pengguna atau pelanggan di samping wujud segala perihal pendokumentasian. Seterusnya, aktiviti susulan dan akaun tidak berbayar oleh pengguna juga merupakan cabaran dalam pengaplikasian ITAP di Malaysia. Hal ini kerana peratusan kadar akaun yang tidak berbayar bagi keseluruhan aset pembiayaan bank perdagangan Islam semakin meningkat.
Hal ini berlaku kerana ramai pelanggan yang tidak membayar mengikut waktu yang ditetapkan dan mereka tidak mengikuti aktiviti susulan yang telah dijadualkan oleh pihak bank. Kadar itu mula menunjukkan penurunan selepas pencapaian kualiti pembiayaan yang tinggi pada tahun 2011. Dengan kemunculan pandemik COVID-19 yang semakin berleluasa di negara kita, ia menambah bebanan dan kesukaran yang telah mereka hadapi kerana mereka ingin membahagikan komitmen yang perlu mereka utamakan seperti makanan, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya. Selain itu, antara cabaran dalam pengaplikasian iTab di Malaysia juga adalah pihak pengedar yang memanipulasi harga kenderaan. Hal ini kerana terdapat segelintir pihak pengedar ataupun wakil jualan mempengaruhi pelanggan dengan pembelian ke atas barangan aksesori kereta. Ini boleh menyebabkan nilai bayaran yang dikenakan lebih tinggi daripada pembayaran yang sepatutnya walaupun pelanggan hanya membeli model kenderaan yang sama. Ini juga boleh menyebabkan bebanan hutang kepada pelanggan sehingga akhirnya memberi bebanan kepada pelanggan tersebut. Jadi sebagai pelanggan kita juga harus bijak sebelum melakukan apa-apa keputusan dan kita perlulah membeli mengikut kemampuan kita sendiri. Akhir sekali, persaingan sengit di antara institusi lain. Dalam hal ini, terdapat 13 buah institusi perbankan dan kewangan Islam yang telah menawarkan perkhidmatan pembiayaan kenderaan. Nilai ini tidak termasuk dengan institusi perbankan yang menawarkan pembiayaan ini menerusi konsep window selain menawarkan konsep pembiayaan secara konvensional. Dalam pada itu, majoriti institusi perbankan yang menggunakan konsep iTab menawarkan kadar pembiayaan sebanyak 90% daripada harga kenderaan. Persaingan ini semakin sengit apabila terlalu banyak institusi perbankan yang turut menawarkan perkhidmatan pembiayaan yang sama. Tambahan itu, aplikasi iTab tidak terbuka untuk orang Islam sahaja, malahan orang yang bukan Islam juga digalakkan untuk menggunakan pembiayaan produk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan membentangkan tentang isu semasa yang berkaitan dengan konsep iTab yang terdapat di Malaysia. Antara isu yang berkaitan dengan konteks ijarah adalah pemajak tidak bertanggungjawab dan juga tidak berlaku adil kepada pelanggan dalam sistem pajakan tersebut. Dengan kata lain, terdapat sesetengah pemajak yang meletakkan semua tanggungan kepada pemberi ijarah. Jadi, oleh yang demikian, keadaan tersebut menyebabkan penyewa terpaksa menanggung segala penyelenggaraan yang berkaitan dengan barangan tersebut. Prinsip ataupun keadaan ini menyebabkan bertentangan dengan prinsip syariah yang menetapkan bahawa pemberi pajak sama ada bank ataupun pemilik barangan tersebut bertanggungjawab ke atas aset yang dipajakkan. Namun mengenai tanggungjawab terhadap aset yang disewa dalam urus niaga sewa beli Islam, pemilik akan menanggung penyelenggaraan asas dan struktur barang-barang, manakala penyewa bertanggungjawab bagi penyelenggaraan dan operasi rutin ketika penyewa sentiasa ketika penyewa menggunakan barangan. Jadi untuk mengenangani situasi ini, yakni termasuk dalam aspek gharar, jadi perincian tanggungan dan persetujuan hendaklah dinyatakan dalam perjanjian sebelum ditandatangani bagi mengelakkan isu salah faham dan juga pergaduhan. Baiklah, isu seterusnya adalah terdapat juga kes di mana kontrak ijarah antara bank dengan pelanggan dibuat sebelum harta pajak dimiliki oleh bank. Jadi keadaan ini sebenarnya bertentangan dengan syariat Islam yang menetapkan bahawa harta yang dijadikan ijarah hendaklah dimiliki secara sah oleh pemberi ijarah. Oleh itu, bagi mengelakkan permasalahan seperti inflasi ataupun perubahan tukaran wang asing, bank ataupun pemberi ijarah boleh mengapungkan kadar sewa mengikut tanda aras kadar faedah. Jadi penilaian semula kadar sewa dibuat pada setiap fasa sepanjang tempoh pajakan dengan syarat mendapat persetujuan kedua belah pihak.
yakni bank dengan pelanggan. Jadi tujuan kaedah ini diperkenalkan adalah untuk melindungi bank serta pelanggannya daripada perubahan ataupun kos dana yang ketara pada pembiayaan ijarah yang berjangka panjang seperti kereta. Dalam konteks perundangan, ITAB tertakluk kepada Undang-Undang Sivil, yakni Akta Sewa Beli ataupun HPA 1997. Jadi terdapat beberapa peruntukan di dalam HPA yang tidak selaras dengan prinsip syariah yang sebenar. Okay, sebagai contohnya, dalam sewa beli konvensional, pelanggan harus menandatangani perjanjian standard yang telah ditetapkan oleh HPA 1967. Namun sebaliknya dalam kontrak pembiayaan ITAB, pelanggan perlu menandatangani dua perjanjian, iaitu perjanjian sewa, akad ijarah, dan perjanjian jual beli iaitu akad baik. Di mana kontrak ini didahului dengan menandatangani kontrak ijarah terlebih dahulu, kemudian selepas tamat tempoh sewaan barulah memasuki fasa menandatangani kontrak baik. Jadi tanggungjawab ke atas konsep syariah adalah berbeza berbanding dengan apa yang diperuntukkan dalam HPA 1967. Dengan kata nama lain, dalam Seksyen 26/1 HPA mewajibkan pemilik kenderaan untuk menginsurans kenderaan bagi tahun pertama di bawah nama penyewa ataupun penerima pajak. Manakala Seksyen 26/2 HPA menyatakan bahawa penyewa ataupun penerima pajak bertanggungjawab untuk menginsurans kenderaan tersebut bagi tujuan bagi tahun kedua, yakni tahun dan seterusnya dan tahun berikutnya selagi kenderaan tersebut masih lagi disewa ataupun dipajak. Isu tersebut adalah tidak selari dengan konsep pemilikan menurut syariah, yakni pemberi pajak ataupun dengan kata nama lain bank yang bertanggungjawab sepenuhnya untuk menanggung kos takaful ataupun insurans bagi kenderaan berkenaan kerana pemberi pajak adalah pemilik asal kepada kenderaan tersebut. Yang menjadi isu di kalangan masyarakat adalah sekiranya peruntukan di bawah Seksyen 26/1 dan juga golongan 2 HPA cuba dikecualikan, maka kandungan perjanjian ITAB gagal dan juga tidak boleh dilaksanakan sama sekali. Hal ini dikuatkan lagi dengan akta yang termaktub dalam Seksyen 34/G HPA yang menjelaskan bahawa sekiranya terdapat aspek yang mengecualikan ataupun mengubah peruntukan akta, maka perjanjian tersebut batal.